fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sebelum ini tular di media sosial gempar selepas SPRM yang menyiasat anak bekas Perdana Menteri. Pada mulanya tidak dinyatakan identitinya. Adakah anak bekas Perdana Menteri itu anak kepada Muhyiddin Yassin ataupun Ismail Sabri Yaakob ataupun Najib Razak? Tetapi pada akhirnya, saudara-saudara, dalam satu artikel, sinarharian.com telah menyerahkan ataupun telah berkongsi maklumat di mana SPRM menyerahkan notis kepada anak Tun Mahathir untuk istiar aset. Artikel dari sinarharian.com pada 18 Januari, SPRM serah notis kepada anak Tun M istiar aset. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyerahkan perintah notis kepada anak bekas Perdana Menteri, yaitu Mirzan Mahathir, yang mengkehendakinya isytihar aset dalam tempoh 30 hari. SPRM dalam kenyataan berkata, Mirzan yang juga ahli perniagaan telah hadir ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada jam 9.30 pagi pada Rabu untuk membantu siasatan. Nah, saudara-saudara, selepas nama anak Tun Mahathir yaitu Mirzan Mahathir yang dipanggil SPRM untuk membantu siasatan, mesti persoalan yang timbul adalah, adakah anak kepada Tun Mahathir ini terlibat dengan salah laku ataupun jenayah, sehingga menyebabkan beliau perlu diberikan notis oleh SPRM untuk menyatakan ataupun mengisytiharkan asetnya. Kalau benar memang anak Tun Mahathir ini didapati bersalah, bukankah beliau akan dikenakan hukuman? Itu menjadi persoalannya. Satu perintah notis telah disampaikan kepada beliau di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta SPRM 2009 yang mengkehendaki beliau mengisytiharkan segala aset ahli dan tidak ahli yang berada di dalam pegangannya, sama ada di dalam atau luar negara, dalam tempo 30 hari daripada tarik notis tersebut. Nah, dengan ini, kalau saja selepas Mirzan Mahathir mengisytiharkan aset, sudah pasti kekayaannya di dalam dan luar negara akan berjaya didedakan. Perintah ini adalah tindakan lanjutan daripada siasatan SPRM berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaannya yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan GLC, kata kenyataan itu pada Khamis. Tambah kenyataan itu, siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM 2009, juga Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan, dan hasil daripada aktiviti haram 2001, AMLA TFPUAA. Menurut kenyataan itu, SPRM telah memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkait dan dinamakan dalam laporan kertas Pandora, juga kertas Panama. Sehingga kini, seramai 10 saksi telah dipanggil bagi tujuan direkam pernyataan. SPRM sedang mengkaji dokumen keuangan serta pemilikan aset entiti-entiti yang tersenarai dalam laporan-laporan tersebut, dan siasatan masih giat dijalankan, kata kenyataan itu. Nah, saudara-saudara, bagi saya, ini pasti satu lagi isu yang menggemparkan Tun Mahathir dan kroninya, dan paling mengejutkan Mirzan Mahathir sendiri. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sebelum ini kita mendengar nama bekas Perdana Menteri. Nah, berkaitan dengan penyalahgunaan dana RM700 juta yang melibatkan dua
kerajaan yang lalu. Dan tempo yang disebutkan adalah pada tahun 2020 sehingga 2022, di mana pada ketika itu kita dapat menyaksikan dua Perdana Menteri yang mengangkat sumpah, yaitu Perdana Menteri ke-9 dan Perdana Menteri ke-8, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Kita juga tahu Ismail Sabri Yaakob sudah diambil keterangannya oleh SPRM. Tetapi persoalannya, di mana RM 500 juta dana itu? Satu perkongsian daripada FB page Prajurit Bangsa, kemana hilang 500 juta zaman Abah, yaitu Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan dulu. Kecoh di media sosial tentang isu penyelewengan dana kerajaan sebanyak RM 700 juta, apabila PDRM menyatakan terdapat laporan polis yang dibuat. Ia telah pun disahkan oleh Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintenden Asyari Abu Sama. Pengarah Komunikasi UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, turut mengesahkan bahwa pegawainya telah membuat laporan berhubung perkara berkenaan di Balai Polis Setapak. Terbaru, SPRM mengesahkan bahwa siasatan terhadap penyelewengan ini telah dimulakan. RM 700 juta yang didakwa diseleweng bukanlah satu angka yang kecil. Sewaktu zaman keluarga Malaysia, kos perbelanjaan publicity dikatakan ketika itu mencecah 200 juta. Tetapi penjenamaan dan publicity berkenaan keluarga Malaysia disaksikan sendiri oleh seluruh rakyat Malaysia. Jelajah keluarga Malaysia, billboard, drama, iklan di TV komersial, media massa, media cetak, media elektronik, dan media sosial. Naratif keluarga Malaysia yang menelan belanja publicity RM 200 juta masih lagi dikira masuk akal. Melalui perbelanjaan sebesar itu, diikuti dengan pelaksanaan program-program berkenaan, RM 200 juta yang dikatakan dibelanjakan zaman keluarga Malaysia masih lagi logik untuk dipertimbangkan, yaitu pada semasa pemerintahan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Berbeza sewaktu zaman publicity Malaysia Prihatin ataupun sewaktu zaman Abah memerintah. Dikatakan anggaran mencecah RM 500 juta. Dana RM 500 juta ini sangat banyak. RM 500 juta kemana dibelanjakan? Soal FB page Prajurit Bangsa. Sewaktu zaman Malaysia Prihatin, ia adalah tempo pentadbiran berkuat kuasanya PKP di seluruh dunia. Program publicity Malaysia Prihatin tak banyak pun yang dianjurkan seperti zaman keluarga Malaysia. Bermaksud, sepatutnya kos perbelanjaan yang digunakan adalah lebih kecil daripada kos perbelanjaan publicity zaman keluarga Malaysia. Tak logik RM 500 juta dibelanjakan. Tetapi penganjuran dan impak kepada rakyat tidak ada. Perbelanjaan RM 500 juta telah direkodkan dan dikongsikan oleh PMX, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sewaktu persidangan Dewan Rakyat. Dikatakan juga perbelanjaan publicity yang mencecah RM 500 juta adalah keterlaluan. Persoalannya, kemana pergi RM 500 juta berkenaan dibelanjakan dalam tempo pentadbiran yang singkat. Di dalam perkongsian dalam page yang sama, kemana perginya RM 500 juta tak masuk akal perbelanjaan sebanyak itu dalam tempo yang singkat. Ditambah pula dengan tidak ada program berimpak yang dianjurkan. Nah, saudara-saudara, di dalam perkongsian FB page Prajurit Bangsa, perbandingan perbelanjaan penjenamaan 3 kerajaan, Malaysia Prihatin RM 500 juta, PKP dinyatakan di sini, keluarga Malaysia RM 200 juta, tidak habis dan baki dibawa untuk tahun 2023, jelajah keluarga Malaysia, billboard, iklan TV komersial, dan lain-lain. Manakala Malaysia Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tidak melebihi RM 100 juta peruntukan buat Malaysia Madani 2024. Temu Anwar, sambutan setahun bersama kerajaan, Madani, billboard, iklan TV, komersial, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda di sini? Adakah Muhyiddin Yassin sekali lagi akan didapati bersalah ataupun bagaimana? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.